Jangan peduli kepada semua benda sehingga kita menjadi beban, sehingga kita mendapat tekanan. Ada hal-hal yang kita tak perlu ambil peduli, yang kita tak perlu masuk campur. Kita fokus kepada audit diri, nak jadi lebih baik tanpa perlu membebankan kita dengan semua benda yang di luar bidang kuasa kita. So, pilih-pilih, tapis-tapis apa yang kita boleh peduli, apa yang kita tak perlu peduli. Ada orang, dia peduli tentang semua benda, dia peduli tentang orang sekeliling dia, dia peduli tentang hal-hal yang tidak memerlukan kepedulian dia, sehinggalah dia lupa untuk peduli tentang diri dia sendiri. Dia lupa nak peduli benda yang penting, peduli pada diri sendiri. Inilah masalah di negara kita ni yang kebanyakan jiran ataupun individu yang ada pengetahuan tentang domestic violence ataupun abuse ataupun rape tak nak buat report. Jadi bila tak nak buat report, benda tu jadi panjang, sometimes melibatkan kematian. Contohnya kanak-kanak yang didera. Jadi pesanan saya kepada semua, kes domestic abuse di Malaysia sangat tinggi. Selalunya mangsa memang tak berani untuk buat laporan polis. Jadi this action is very very good. It's so brave dan kita kena contohi. Kalau you dengar apa-apa abuse, tak kisahlah kanak-kanak ke dewasa ke, please lodge a report and help the victim. Okay? Baik, itu dia antara kompilasi TikTok berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, bila perlu ambil tahu. Okey, dan kita bawakan seperti yang kita janjikan tadi, kita bawakan dua panel kita di studio, bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Mereka selalu sangat bersama dengan kita. Kita nak perkenalkan, di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Siti Aisyah Yahya selaku pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Dan juga di sebelahnya adalah Encik Amin Idris, siapa tak kenal selaku perundi motivasi. Assalamualaikum kedua-duanya, sihat Waalaikumsalam. Semangat Semangat hari ini. Kita tembikai hari ini. Kita tembikai hari ini ya. Watermelon. Walaupun jenuh cari baju hijau, tak jumpa. Baru perasan kita tak ada baju hijau. Baru perasan. Kalau kita kan pengacara biasanya kita selalu guna green screen. Ya. Jadi itu adalah pilihan terakhir. Betul. Last sekali, ni je lah ada. Boleh lah. Balik nanti kita lah. pergi shopping. Pergi Palestin. Okey, baik. Kembali kepada topik kita untuk hari ini. Bila perlu kita ambil tahu? Bercakap tentang ambil tahu prihatin ni. Macam yang Fatin cakapkan sebentar tadi. Kita risau sebenarnya untuk kita ambil tahu ni. Mungkin tak kena pada situasi mungkin orang anggap kita ni menyibuk. Tapi kalau boleh saya mulakan dengan doktor terlebih dahulu. Bila perlu ambil tahu ni? Bila? Okey, bila perlu ambil tahu, terima kasih. Bila perlu ambil tahu ni, ini berdasarkan macam saya juga kaunselor KBPA. So saya biasa dengan klien-klien kita, bila dia ada masalah baru jumpa kaunselor. So sebenarnya sebelum ada masalah, sebab kita orang normal semuanya ada masalah. Orang yang tak ada masalah adalah orang tak normal, orang gila. Dan orang yang tak ada masalah sebenarnya bermasalah. Orang yang dia kata tak ada masalah, sebenarnya bermasalah. So bila perlu nak ambil tahu? Setiap masa. Setiap hari daripada awal kita bangun tidur, kita terus sahaja kita persiapkan diri kita dengan amalan-amalan ilmu agama semua, dan akhir sekali sampailah malam nak tidur pun kita still lagi muhasabah diri kita. Dan kita still lagi, kalau dalam Islam kita perlu maafkan semua orang. So itu yang dikatakan bila perlu ambil tahu, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur. So kalau kat situ juga kita perlu terapkan elemen dikatakan sebagai self awareness, iaitu kesedaran kendiri. Maksudnya kita sendiri, kita sedar diri kita, dan kita juga perlu sedarkan orang di sekeliling kita. Tetapi macam mana kita nak sedarkan orang sekeliling kita? Pendekatan dan cara kita tunggu selepas ini. Dapat ada teaser kat situ. Hanger di situ. Bukan dimahnya. Okey, tapi secara tidak langsungnya tadi doktor dah menjawab bila perlu ambil tahu adalah jawapannya setiap masa. Okey, kita nak berbalik kepada Encik Amin kita, yang mana kalau kita bercakap setiap masa, tapi tak semua dalam kalangan kita ni memang nak ambil tahu untuk kita nak selamatkan orang, nak orang kata nak prihatin dengan keadaan. Ada juga mungkin satu memang nak membantu, satu lagi cukup dia nak tahu yang dah dah ni, maksudnya dia ada orang kata unsur-unsur nak meruntuhkan masalah tu lagi kan. Menambahkan cerita. Betul. Bagaimana agaknya untuk kita nak betul-betul rasa ambil tahu tu untuk kita membantu sebenarnya? Okey, saya nak tambah apa yang doktor sebut tadi. Silakan. Kita kena ada rasa nak tahu, dengan tambahan kita top up dengan niat untuk membantu, bukan niat untuk kepo, bukan niat untuk mengibuk, bukan niat untuk menambah masalah. Sebab contoh ketika mana kita niat nak tahu tapi nak kepo sebenarnya, bila aksiden kan, bila aksiden kalau kita berhenti untuk turun tolong, tapi kau berhenti atau perlahankan kenderaan sahaja nak tengok siapa mati ataupun ambil video, lagi tu China ke India, nampak tak apa salah mereka, nampak tak?
kita bukan nak ambil tahu untuk menolong, mengambil tahu untuk kepo, mengambil tahu untuk menyibuk. Yang akhirnya bukannya menyusahkan kau je. Kita menyusahkan orang jalan belakang. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat kan. Jiran ke, rakan sepejabat ke, kita nak tahu tapi untuk menyibuk. Tapi untuk membawang, untuk menyusahkan lagi keadaan dan juga untuk memperak-peranakan keadaan tanpa ada niat menolong. Jadi cara yang betul ialah kita kena ambil tahu setiap masa dengan niat menolong. Macam mana caranya? Kena ada empathy dalam diri kita. Dan saya selalu kata, put yourself in their shoes. But before we put ourselves in their shoes, first take off your shoes. Maksudnya, buang dulu persepsi kita. Buang dulu prejudice kita. Buang dulu prejudgment kita. Barulah kita neutral bila berada dalam kasut dia. Itu cara untuk kita rasa empathy bila nak tentang orang lain. Okey. Seronok pula dengar. Sebab apa? Saya suka kita kena tanggalkan dulu kasut. Betul. Maksudnya dekat sini kita jangan jadi fake lah. Jangan fake lah. Jangan Kalau kasut-kasut kau masuk. Pahal. sebenarnya dia bukan nak sarung kasut je. Dia nak tengok je kasut tu apa. Nampak? Jenama apa pula tu? Warna apa? Ori ke tak? Itu penting. Okey, tapi kan Fatih, dalam kita bercerita tentang ambil tahu, sebagaimana yang Bro Amin katakan tadi, niat kita berbalik kepada niat kita. Kita kena ada empati dalam diri. Akan tetapi, Fatih dah ada petik tadi, mungkin ada orang yang tak nak orang ambil tahu hal mereka. Tapi sejauh mana ataupun apakah batas dalam kita ambil tahu? Mungkin kita nak ambil tahu tapi orang tu sebenarnya nak simpan dalam-dalam, tak nak sesiapa tahu. Tapi kita nak ambil tahu. Tak nak buka aib sejauh lah, mana doktor. sebenarnya batas untuk kita ambil tahu hal orang? Okey, sejauh mana tu bagi saya, kita sebagai orang luar ataupun kita sebagai jiran ataupun sebagai kawan lah, office mate, kita ni dia ada batas dia. Maksudnya kita ni seolah-olah kalau dalam satu perhubungan ni diandaikan sebagai sebiji bawang. So biji bawang tu kalau kita rapat, kita kopek satu kelopak bawang. Lepas tu bila kita rapat lagi, kita akan kopek lagi kulit bawang tu. Tapi kalau betul-betul kita rapat, kita akan masuk terus ke dalam bawang tersebut. Tapi kalau misalnya ada satu kes yang menyebabkan, contohlah kita cuba dekati dia, kita tanya, tapi macam kita ni kepoh pula. Dia rasa macam nonsensnya macam macam jaga tepi kain aku pula kan. So kat situ bawang tu terus berkecai, terus pecah. So satu perumpamaan dalam persahabatan, satu perumpamaan dalam membina trusted ataupun kepercayaan ni seolah-olah seperti satu kulit bawang. So untuk batas hadnya, bila kita kulit bawang tersebut dengan cara kita bercakap, kita menjaga adab, cara kita pandang dia, renung dia dengan betul-betul macam Encik Amin kata, dengan cara empathy. Empathy tu dia berlawan dengan simpati. Sincere juga kena ada. Apa orang kata, rasa macam humor, rasa macam kesian, rasa macam nak tolong tu ada. Dan sebenarnya bila kita mendekati orang kan, dengan kalau contoh dalam kaunseling lah, bila kita mendekati klien, dengan kita buat muka welcome, muka yang memang nak tolong. Lepas tu kita buat muka tenang, muka yang senyum, pasti orang tu akan bercerita pada kita. Tapi kalau kita datang macam sergah. Kau ni apa hal lah? Aku tengok muka kau ni macam problem lah. Orang yang ada masalah, kalau kita sebut perkataan masalah ataupun problem, memang menyakitkan hati dia. Sama jugalah kalau contoh ada kematian, contoh suami dia meninggal. So kita datang dekat dia, kita kata sabar. So sebenarnya perkataan sabar tu juga dipanggil sebagai toxic positif. Betul. Tak membantu pun. Tak membantu. Sebab orang tu akan kata, aku tak sabar ke? Aku ni macam rendah sangat keimanan aku sampai orang semua datang kat aku, sabar ya. So perkataan lain sebelum perkataan sabar, kita gantikan dengan tenang ya. Allah ada, Allah tahu keupayaan awak, Allah ada sentiasa bersama awak, dan kami pun semuanya sentiasa support awak. Maksudnya beri kata-kata positif. Beri kata-kata yang positif pada dia, dan kata-kata yang membuatkan orang sekeliling ada bersama dengan dia, dan dia tidak lonely, dia tidak kesunyian. So kalau kita rasa macam kita just bagi tanpa adab kita bercakap, dengan cara kita, dengan muka kita, muka yang macam nak marah kan. So orang tu pun rasa macam kenapa dia ni nak bantu aku tapi muka marah. Jadi muka, tak selesa lah. tak selesa orang tu. So benda tu kita kena jaga. Sebab itulah kalau dalam sesi kaunseling, kalau kita dapat approach klien kita dapat dekati klien kita, memang klien tu akan cerita sedalam-dalamnya segalanya tentang kepada kita. Dan kita ni sebagai manusia satu je, nak bina trusted.
nak bina kepercayaan tu. Contohlah kalau yalah kita semua dah kahwin kan, macam mana kita nak bina trusted kepada bakal suami kita, bakal isteri kita sebelum kita nak kahwin dulu. So bila dah kita terbina trusted tu, baru kita rasa macam okey, aku nak kahwin dengan dia. So sama jugalah dalam kita tanya kepada kawan kita, tanya kepada office mate kita ataupun sekeliling kita, so ada batas-batasnya. Dan bak kata apa Encik Amin kata tadi kan, kita boleh jaga tepi kain tapi jangan selak kain. Saya pinjam kata-kata dia kan. So kat situ juga kita boleh aware, kita boleh apa orang kata nak tahu tentang diri dia, tapi jangan keterlaluan. Dia andaikan macam nilah Fatin dengan Syaira. Contoh kita ada masalah kan. So kalau orang macam terlampau tekan kita, terlampau dekat hati kita, nak tahu sangat masalah tu, mesti kita rasa tak selesa. So kita andaikan diri kita. Itu yang dikatakan sebagai empathy tadi. So bila kawan kita ada masalah, so kita andaikan, okey kalau aku ada masalah, aku suka approach yang macam mana. Aku datang jumpa dia, aku bawa dia pergi minum kedai kopi apa semua kan. Lepas tu sambil borak-borak, dan secara tak langsung sebenarnya dia akan bercerita dengan kita. Berlainan kalau kita terus sergak, tengok muka awak ni ada masalah lah, muka ada problem lah. Biasa contoh kan. Berlainan kan. Tapi kalau kita datang dekat dia, kita kata, kita dalam hati kita lah, kita kata Fatin ni macam ada masalah dalam hati kita kan. Lepas tu kita kata okey, nanti waktu lunch nak ajak dia pergi minum lah. So pergi waktu lunch, okey Fatin jom pergi minum. Doktor, kalau macam kalau kita pegang dia macam awak okey, itu okey boleh atau tidak? Itu boleh. Ataupun pegang dia cakap elok-elok, awak okey ke hari ni? Dan paling elok lagi kita kena bisik dekat dia. Sebab itulah ada batasnya. Maksudnya bila kita bercakap jangan di hadapan orang ramai. Contohlah kita dalam satu office yang besar kan. Tiba-tiba dalam meeting ke apa kita kata awak macam tak okey hari ni, macam ada problem je kan. Nampak dah toksik dia. Nampak dah toksik dia. Dia seolah-olah macam dia ni nak tunjuk dia caring. Dia di hadapan orang. Dia tak tahu dia tu telah membuka aib pada orang yang ada masalah tu. Dan orang masalah tu sebenarnya sangat malu bila orang bertanya tentang masalah di hadapan orang lain. Okey, itu tapi dalam situasi yang kita kenal orang itu, bolehlah kita pegang-pegang. Tapi kalau kita berada di luar, mungkin kita lihat seorang yang mungkin homeless dan sebagainya. Macam mana kita nak dekati mereka, bagi mereka ni rasa selesa dengan kehadiran kita? Okey, sebenarnya kita memang dekati jugalah. Kalau contoh kita sama jantina, boleh je kita pegang kan. Tapi kalau kita berlainan jantina, janganlah pegang. Nak pegang pula kan, nak memandai pula kan. Risau kan. Contoh kita jumpa geladangan kan dekat tepi jalan, ataupun gelandangan tu perempuan, sesama perempuan lah. So kita dekati dia, kita buat dengan muka yang welcome, muka yang nak membantu, kita senyum dekat dia, dan muka yang dia boleh rasa selesa. Sebab ada satu dekat anggota badan kita ni yang memang tak akan menipu adalah mata kita. Dan ekspresi muka kita. Sebab daripada mata kita ni memang dia tak boleh nak menipu. Contohlah kita tak suka orang, mesti mata kita pun rasa macam kita jeling kan. Nampak jeling macam jeling kan. Jeling. Tapi kalau kita suka orang tu, kita mesti pandang, kita macam pandang dengan mata hati, senyum. So sama jugalah kalau dengan orang homeless tadi yang geladangan tadi tu, kita datang dekat dia, contoh apa khabar makcik? Makcik sihat? Makcik dah makan? Kalau belum, saya ada bawa makanan untuk makcik. Okey, tapi setuju atau tidak Min? Kalau kita bercakap mengenai ini, tadi tu apa yang doktor kongsikan, ia adalah terpakai dengan niat kita prihatin dan kita ingin membantu. Sebenarnya orang-orang yang bermasalah ini, mereka dah dapat rasa aura yang mana-mana individu datang untuk ada orang kata nak membantu dan sebagainya, dia dapat rasa yang macam orang ni betul, orang ni tak boleh trust. Dia lain kan. Dan juga mungkin ini juga memberi mereka peluang untuk tak payah ceritalah sebab takut nanti aib tersebar ataupun masalah tersebar. Setuju atau tidak? Setuju, sebab dia akhirnya bila doktor sebut kita kena buat orang rasa selesa. Dalam kaunseling juga disebut sebagai repo. Repo ni kita bagi orang selesa. Kalau orang tu tak selesa kita tak boleh paksa dia. Betul. Kan? Tapi adakah bila contohnya saya nak tolong tapi dia tak nak ditolongkan, kita nak biarkan saja? At least kita tanya khabar. Sebab ada orang dekat kita, dia tak nak kita tanya, lantak engkau lah. Itu masalah. Dan akhirnya kita akan terjebak dengan satu penyakit dalam masyarakat disebut sebagai penyakit aku tak pedulisma. Okey. Kan? Maksudnya tak peduli? Tak pedulisma. Saya suka tu. Kan? Contoh ingat tak zaman dulu kalau di kampung nak pergi solat Jumaat kan. Kalau nampak je siapa-siapa jalan kaki kan, mesti akan ada orang tolong tumpang kan. Betul. Zaman sekarang tak ada dah. Kau jalan kaki lah, berpeluh, berkicap sampai masjid macam nak mandi, yang lantak engkau lah. Sebab apa? Penyakit aku tak pedulisma. Apa lagi? Kes sampai budak mati di jiran sebelah. Tak tahu. Kerana penyakit aku tak pedulisma. Betul. Kan? Kes bukan setakat jiran, even kadang-kadang
bini sendiri hidup melarat ataupun suami hidup macam nak mati, isteri hidup senang. Sebab apa? Penyakit aku tak pedulisma. Ataupun saya juga namakan sebagai penyakit lantak engkau. So, benda ni berlaku kerana apa? Kita tak nak ambil berat tentang orang lain. So, berhati-hati. Masyarakat kita sedang menuju ke arah itu. Dibimbangi tak boleh diubati lagi. So, bagus sangat kita bincang pada hari. Ya, maksudnya dekat sini, hal kau, hal aku. Tapi, Yes, betul. Bagaimana pula didikan kita? Kalau mak-mak kan, jangan sibuk lah. Jangan sibuk lah. Ni jangan. Dia dah macam tutup benda tu, yang maksudnya anak tu mungkin kalau dia melihat, dia dapat satu iktibar. Kalau ini sebenarnya apa? Pasal Mungkin budaya dulu, sekarang. Dulu kan kita kalau di kampung kita main lompat tali, kita main galah panjang. Even Cina, India, Melayu okey je. Kan? Tapi sekarang bila kata jangan tegur orang sebelah. Kan? Bagi saya benda ni kena perbaiki, kan. Nak tegur tak apa. Cuma jangan melampau tu je. Melampau iaitu pergi rumah orang buat macam orang sini. Itu tak boleh lah. Tiba pergi rumah jiran tengok TV. Tiba Bahak sendiri pula. Lepas tu minta password internet dia orang kat sana kan. Betul main. Ataupun duk rumah kau curi internet dia, apa hal? Nampak tak? Benda-benda macam tu memang perlulah ada had dia. Betul. Tapi janganlah sampai kita menghalang untuk mereka mengenali. Sebab bila kita halang, akhirnya dia akan terbawa-bawa ke sekolah. Dan bila dia bawa ke sekolah, dan dia bawa ke tempat kerja. Dan bila dia masuk politik ke, dia masuk bisnes ke, dia akan terbawa-bawa dengan penyakit perkauman. Akhirnya tujuan negara nak melihat perpaduan tak tercapai. Sebab apa? Melayu-Melayu, Cina-Cina, India-India, kan kita ada penyakit aku tak pedulisma. So kita kena buang benda tu. Lepas tu saya setuju sangat. Saya masa kita sembang off air tadi. Kita kena buang, kita kena hidupkan balik budaya jaga tepikan orang. Boleh? Kena hidupkan balik dengan syarat. Jangan selak. Maksudnya jaga je. Jaga je, jangan tengok dalam semua. Okey, ada masalah ke tak? Kan? Tak ada masalah. Okey. Jangan pula korek betul ke tak ada masalah. Nampak tak? Nak pula cari masalah. Nak juga cari, nampak tak? Itu selakkan orang. Sekarang ni. Itu masalahnya. Okey, saya suka dengan apa yang Bro Amin kongsikan. Sebenarnya didikan dari rumah. Didikan kita ajak anak kita untuk prihatin dengan apa yang berlaku di rumah. Dan saya juga suka satu lagi poin yang mana Cik Amin tadi katakan penting untuk kita ambil tahu hal sekeliling untuk kita elak benda-benda yang tak benda-benda yang kita jadikan kepada budaya pedulisma. Budaya pedulisma ni juga sebenarnya Fatin daya baru dia macam susah sikit, tongue twister. Sebenarnya boleh membawa juga ataupun mengelakkan perkara-perkara yang sedang berlaku di keliling kita. Antaranya mungkin kes-kes tertinggal bayi di seat belakang di kereta dan sebagainya. Mungkin dengan sikap pedulisma itu mungkin cikgu boleh ambil sedikit inisiatif lah untuk call, kenapa tak hantar, kenapa lambat hantar, ataupun pasangan kita ambil tahu sebenarnya apa yang berlaku kepada pasangan kita. Sebab pada saya sekarang ini mungkin kita terlalu sibuk dengan gadget sehingga kita lupa yang sebenarnya housemate kita ni tak makan pun lagi. Saya suka benda tu sebab saya tengok sekarang disebabkan kesibukan kerja, doktor. Kan bila suami isteri dah pergi kerja, lantak engkau lah. Betul. Apalah salahnya kalau si suami tanya macam mana anak pagi tadi, kan at least yang tengok anak aku baru dia teringat. Ataupun si suami kan, si isteri pula macam mana hantar anak pagi tadi, suami ya Allah lupa nak hantar kan, contoh. So mengingati rakan sepejabat pun dah tahu dah, kita dah tahu dah rutin dia hantar anak setiap hari, tanya khabar je. Bukannya kita nak korek anak tu betul ke dah bercerai, tak ada sampai tahap tu, just tanya khabar kan. So jangan kerana kesibukan kerja kita lupa nilai kemanusiaan. Dalam agama sebut wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Betul. Ingat, memperingati itu memberi manfaat kepada sesama mukmin. So it's nothing wrong. Betul. Agama mengajar kita untuk peduli sesama kita. Bila melihat kemungkaran, cegah. Bila ada orang yang susah, tolong. Bila ada orang yang ada beban, kita ringankan beban dia. Bukankah itu agama ajar untuk ambil berat? Betul. So, kena ambil berat. Jangan kita fikir. Sebab gini, kok mana pun sehebat-sebat kita, seorang yang pakai bedah, bila dia bedah, dia main terror, betul tak? Tapi kalau dia sakit, orang juga bedah. Betul. Dia tak bedah sendiri. Buat sini gunting, aku gunting sendiri. Kan? Pakai gunting rambut. Sehebat-hebat dia, akhir sekali, dia perlu orang gunting rambut dia juga. Tak adanya gunting sendiri. Maksudnya dekat sini, kita memang ada sifat kebergantungan antara satu sama lain. Mati nanti kan? Siapa mandikan kita? Orang juga. Tak adanya dah mati. Buat sini gayung, aku mandi sendiri. Tak ada. By the end of the day, kita tetap perlukan orang. Orang sekeliling untuk bantu kita. Menariklah. Okey, kita nak baca ni sebelum kita pergi kepada doktor. Ini daripada rakan kita di Facebook, Haziq Raji. Ambil tahu bukan erti penyebuk tapi teliti, cakna dengan keadaan sekeliling. Misalnya, kes jenayah
modus operandi, trend semasa orang tersayang. Yang lain cukup sekadar tahu, tapi jangan berlebihan, nanti jiwa sengsara seperti ambil tahu saudara kita di sana, Palestin, apabila melihat kekejaman Zionis. Maksudnya kita, macam tadilah Bro Amin kita cakap, kita boleh ambil tahu, boleh jaga tepi kain orang, tetapi jangan berlebihan. Jangan selak. Okey, baik. Doktor, di hujung perbincangan ini mungkin ada sedikit kata-kata terakhir daripada doktor mengenai perbincangan kita yang kita ini serulah rakyat di luar sana untuk bersikap lebih prihatin terhadap masyarakat sekeliling. Betul, dan mungkin saya nak tambah, kalau masyarakat kita ni kalau melihat kepada kalau pergi kaunseling je dia bermasalah. Mungkin doktor boleh beri pendedahan sedikit. Okey, sebenarnya kalau pergi kaunseling itu memang mindset daripada dulu dan kami barisan kaunselor memang agak susah nak hilangkan mindset tersebut. Sebab daripada sekolah rendah lagi, kalau contohlah kalau ada seorang si Ahmad pergi jumpa kaunselor, mesti kawan-kawan kata, dia ni bermasalah ni. Dan cikgu-cikgu pun akan kata, mungkinlah cikgu akan kata, dia ni pun bermasalah. So dekat sini bermula bilik kaunseling hujung dunia. Dah bilik kaunseling hujung dunia. So dia nak pergi pun jauh, kena perjalanan, kena lalu Bila lalu jalan tu, orang nampak kaunseling ni. Yang muka Ahmad pula muka sedih je kan. Sedih je kan. So dekat sini baik saya serulah kepada ibu bapa, kepada guru-guru, kepada anak-anak semualah, remaja semua sekali. So kita cuba ubah mindset kita, jumpa kaunselor bukan sahaja ada masalah, tapi kita nak perbaiki diri kita. Contohlah kita ada sesuatu yang kita rasa runsing. Contoh macam saya lebih kepada bidang sakit mental lah. Kalau kita tengok kesan daripada PKP banyak sangat yang mental, dan hatta sampai sekarang ni pun ramai juga kalau klien-klien berjumpa dengan saya, dah ramai yang dah ada kawan. Bro Amin ada kawan tu maksudnya dia dah halusinasi, dia dah skizofrenia, dan dia ada kawan. So kat situ kita sebagai masyarakat, kita sebagai kaunselor memang kita kena cakna dengan orang sekeliling, dan kita kena aware dengan orang sekeliling, tapi bukan aware pada orang sekeliling saja, aware pada diri kita juga. Dalam kita cakna pada orang lain dalam masa yang sama, kita juga kena cakna pada diri kita. So sebab itulah kalau dalam kaunseling kita ada self reward. Self reward ni bermakna bukan sahaja kita bagi hadiah kepada kita, tapi kita juga perlu ada me time untuk kita. Oh, saya suka tu self reward tu. Kalau contoh Fatin me time pergi mana tu? Saya suka pergi spa. Pergi spa kan. So bila kita me time, kita akan aware dengan diri kita, dan bila kita tenang, so automatik kita akan boleh menenangkan orang lain. So sebab itulah kalau orang yang beriman, kalau orang yang banyak sangat positif vibe, dia pergi mana-mana pun orang akan rasa selesa. Orang senang orang kan? senang, orang rasa macam baiknya Cik Amin macam ni. Bro Amin, baiknya Cik Fatin, Cik Syaira, Cik Puan. Boleh lah. Datin Seri kan. So orang rasa macam tenang. So sebenarnya elemen positif tu kena pupuk dalam diri kita. Bila kita tenang, kita jadi positif, dan bila kita masuk dekat orang lain pun, orang lain akan rasa aura ketenangan itu. So macam mana nak jadi seorang yang tenang, seorang yang positif? So kita sentiasalah pertama sekali of course lah mendekatkan diri kepada Allah, jaga solat apa semua tu, dan kita banyak membaca ataupun kita banyak mengutip-ngutip semangat daripada pembacaan kita. Okey, baik. Dan sedikit daripada Bro Amin kita untuk kita beri semangat dan juga suntikan kepada penonton kita. Amalkan PS3. Okey, apa tu? Pertama, prihatin. S, ada 3 S. S pertama, sangka baik. Yang kedua, sayang. Yang ketiga, saling bantu-membantu. Ingat, hidupkan balik budaya jaga tepikan orang. Cuma jangan selak sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ringkas je pesanan dia. Saya rasa banyak manfaat yang kita dapatkan secara apa yang kita dah kongsikan hari ini berkenaan dengan bila sepatutnya kita ambil tahu. Jadi kita perlu ambil tahu setiap masa, tetapi tengok keadaan juga. Betul tu. Sebelum tu pastikan diri kita ni mudah untuk didekati, disenangi dan juga disayangi oleh orang ramai. Supaya senang untuk kita dekati mereka ini. Baiklah, Encik Amin Idris dan juga Dr. Siti Aisyah Yahya, terima kasih banyak-banyak atas tips, atas perbincangan hari ini. Seronok untuk hari ini.